Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan membentangkan kajian tindakan dalam pendidikan yang bertajuk meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat songsang. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang iaitu Muhammad Ahmad bin Mat Yazim, Nazirah binti Ahmad, Siti Khadijah binti Azizan, Luqman Haris bin Zainan dan saya Nur Khairunisa binti Rozailan. Baiklah, sekarang kita melihat kepada bahagian abstrak. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk membantu murid bagi meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat songsang dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Seramai 10 orang murid dari tingkatan 3 cekal dan seorang guru yang terlibat dalam kajian ini. Tinjauan awal telah dilaksanakan kepada murid melalui pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dan juga lembaran kerja. Hasil menunjukkan bahawa murid-murid kurang peka terhadap penggunaan susunan ayat songsang. Justru itu, kajian ini dilaksanakan bagi mengatasi kelemahan yang ketara dalam kalangan murid-murid untuk menguasai konsep ayat songsang dengan betul, terutamanya dalam penulisan. Oleh itu, satu perancangan tindakan telah diberi tumpuan bagi memperolehi pencapaian kemahiran penggunaan tata bahasa dengan betul kepada murid-murid di sekolah. Okay, baiklah, sekarang kita melihat kepada refleksi kajian lepas. Kelas tingkatan 3 cekal merupakan kelas yang mempunyai 30 orang murid yang merupakan target panitia Bahasa Melayu Sekolah Kebahasaan Indah untuk mendapat grade A dalam pentafsiran bilik dadah dan juga ujian akhir sesi akademik. Walaupun dominasi murid daripada kelas ini merupakan penutur asli Bahasa Melayu, namun tahap penguasaan mereka terhadap tata bahasa masih lagi lemah. Kebanyakan daripada mereka tidak dapat menguasai kemahiran tata bahasa dalam penggunaan ayat songsang dengan baik, sedangkan mereka telah belajar perkara tersebut sebelum ini di sekolah rendah. Berdasarkan pengajaran dan pembelajaran di kelas, guru mendapati 10 daripada 30 orang murid ini mempunyai permasalahan dalam penggunaan tata bahasa ayat songsang dengan lemah. Walaupun pemerhatian yang dilakukan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, murid ini kurang memahami penggunaan ayat songsang dengan betul, terutama sekali dalam melakukan aktiviti penulisan bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat dalam sesi soal jawab secara lisan di dalam kelas bersama guru. Murid-murid ini telah dikemukakan soalan-soalan berkaitan dengan ayat songsang. Namun murid-murid ini gagal menjawab dengan tepat. Kesukaran murid untuk mengenal dan menggunakan ayat songsang dengan betul menyebabkan murid-murid ini sukar untuk membina ayat songsang dengan betul. Dan ini juga menyebabkan murid tidak berminat untuk mempelajari subjek ini disebabkan kesalahan yang dilakukan dalam pembinaan ayat songsang. Kelemahan penguasaan murid-murid dalam tata bahasa ayat songsang dapat dilihat sangat ketara apabila mereka diberi lembaran kerja oleh guru bahasa Melayu. Buktinya, apabila guru memberikan latihan pembinaan ayat songsang ataupun menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang, kebanyakan daripada mereka tidak dapat menyelesaikan tugasan tersebut dengan baik. Oleh itu, penghasilan dan penggunaan formula dan teknik baru iaitu teknik formula P plus S plus P dan formula robot kotak akan dapat membantu guru dalam mengatasi masalah ini dan pada masa yang sama dapat meningkatkan kemahiran penguasaan tata bahasa ayat songsang terhadap murid-murid. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Luqman Harizan Abidin. Okey, saya akan membentangkan bahagian fokus kajian. Okey, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat songsang dalam kalangan 10 murid tingkatan 3 kelas cekal. Fokus kajian ini memberi penekanan pada aspek tata bahasa ayat songsang yang melibatkan struktur ayat di mana subjek dan predikat dalam ayat bertukar kedudukan. Yang kedua, uh, pada peringkat ini, pelajar di tingkatan 3 cekal diharapkan memahami dan menguasai tata bahasa yang lebih kompleks dalam bahasa Melayu. Dan yang terakhir, kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid dalam kelas 3 cekal meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan tata bahasa ayat songsang secara tepat. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid lah di dalam kelas 3 cekal. Okey, terima kasih. Okey, untuk bahagian objektif. Uh,
bahagian objektif terdapat dua objektif, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Untuk objektif umum, objektif kajian ini secara umumnya adalah untuk mengkaji keberkesanan pendekatan atau strategi untuk meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat sonsang dalam kalangan pelajar tingkatan 3 cekal. Okey, untuk bahagian objektif khusus, terdapat 5 untuk objektif khusus. Yang pertama, mengenal pasti tahap kemahiran penggunaan tata bahasa ayat sonsang dalam kalangan pelajar tingkatan 3 cekal sebelum melaksanakan intervensi. Yang kedua, menganalisis punca-punca kesilapan yang biasa dibuat oleh pelajar tingkatan 3 cekal dan tingkatan 3 cekal dalam penggunaan tata bahasa ayat sonsang. Dan yang ketiga, membentuk dan melaksanakan program pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat sonsang dalam kalangan pelajar tingkatan 3 cekal. Yang keempat, menguji keberkesanan program pengajaran dan pembelajaran dalam meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat sonsang dalam kalangan pelajar tingkatan 3 cekal. Dan akhir sekali ialah menilai keberkesanan program pengajaran dan pembelajaran serta membuat penambahbaikan berdasarkan hasil kajian bagi meningkatkan kemahiran penggunaan tata bahasa ayat sonsang dalam kalangan pelajar 3 cekal. Itu sahaja untuk bahagian objektif. Okey. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Asmat bin Mat Yasin, P1227735. Saya akan menerangkan mengenai kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid tingkatan 3, 3 cekal di Sekolah Menengah Kebangsaan Indah. Kumpulan sasaran ini dipilih bagi mengukur peningkatan kemahiran dalam penggunaan tata bahasa ayat sonsang. Manakala untuk kumpulan sasaran ini melibatkan seorang guru bahasa Melayu dan mata pelajaran yang dipilih ialah bahasa Melayu, subtopik tata bahasa ayat sonsang. Okey, seterusnya saya akan menerangkan mengenai perancangan. Perancangan ini melibatkan seorang guru dan 10 orang murid tingkatan 3. Untuk perancangan kajian ini diadakan dalam tempoh 1 bulan. Pada minggu pertama, aktiviti yang dilakukan oleh guru tersebut ialah guru tersebut melakukan tinjauan awal, iaitu membentuk pra-ujian untuk mengenal pasti tahap kemahiran murid. Seterusnya, guru memberikan 2 soalan berbeza mengenai ayat sonsang pada masa yang berbeza. Seterusnya, guru menyediakan satu aktiviti yang dipanggil kotak beracun. Seterusnya, guru membuat pemerhatian awal terhadap tingkah laku murid dalam membentuk aktiviti yang dilakukan tersebut. Untuk aktiviti itu, guru menyediakan dua soalan yang merangkumi subtopik tata bahasa tingkatan 3. Okey, seterusnya untuk minggu kedua ini, guru akan menganalisis tinjauan awal daripada minggu pertama, iaitu dengan merekod dan melaporkan hasil daripada pra-ujian yang telah dilakukan terhadap ayat sonsang tanpa menggunakan formula yang ingin diterapkan, iaitu peratusan murid yang mencapai ABC, D dan E akan dilakukanlah. Seterusnya, guru akan menilai dan melaporkan hasil daripada aktiviti kotak beracun yang dijalankan terhadap murid. Guru akan melihatlah peratusan murid yang mencapai A, B, C, D dan E lah. Seterusnya, guru akan melaporkan hasil daripada pemerhatian tersebut. Pada minggu ketiga pula, guru tersebut akan melakukan aktiviti intervensi yang telah dirancanglah. Untuk aktiviti pertama, guru memperkenalkan formula PSP, iaitu predicate, subject dan predicate.
Guru mengenalkan kad formula ini untuk menggunakan bagi membantu murid untuk mengenal ayat songsang. Seterusnya untuk aktiviti kedua ini pula guru memberi soalan latih tubi untuk formula PSP tersebut. Selain itu guru akan mengadakan sesi soal jawab secara lisan untuk melihat hasil daripada aktiviti pertama tersebut. Untuk aktiviti ketiga pula, guru memperkenalkan formula robot kotak, iaitu guru akan menerangkan cara untuk bermain aktiviti robot kotak tersebut, ayat yang terdapat pada kaki dan kepala, dan seterusnya balikkan untuk melihat atau mendapatkan ayat songsang tersebutlah. Itu cara permainan untuk robot kotak tersebut. Seterusnya untuk aktiviti keempat pula, guru akan memberikan latih tubi untuk formula robot kotak tersebut. Guru akan memperlihatkan ayat songsang kepada murid, dan murid diminta untuk menulis ayat biasa untuk melihat kefahaman mereka. Aktiviti-aktiviti tersebut dilakukan untuk memberi pengukuhan supaya murid terbiasa dengan ayat songsang tersebut. Okey, untuk minggu keempat dan minggu terakhir ini, guru akan melakukan aktiviti ulangan yang dijalankan mengikut perancangan guru. Pada minggu ini, guru juga akan melakukan pemerhatian terhadap murid dalam melaksanakan aktiviti tersebut. Guru akan melihatlah peningkatan yang terjadi di kalangan 10 sasaran murid. Seterusnya, guru akan melakukan aktiviti ujian pos untuk melihat peningkatan keberhasilan aktiviti yang telah dijalankan oleh guru. Seterusnya, guru akan menganalisis hasil dari ujian pos murid iaitu ujian pertengahan tahun. Seterusnya, guru akan membuat laporan untuk kajian yang telah dijalankan ini. Okey, untuk anggaran perbelanjaan, kita ada 6 bahan, iaitu yang pertama kad manila, marker, ketiga gunting, yang keempat blue tack, 5 kotak tisu dan akhir sekali kertas. So jadi semua bahan yang digunakan ini akan dikalikan dengan 10 kerana kajian kita berdasarkan 10 murid. Jadi ini saja anggaran perbelanjaan kami dan bahan yang akan kami gunakan untuk kajian ini. Jadi terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Siti Khadijah. Sekarang saya akan menerangkan tentang tinjauan awal daripada kajian tindakan ini. Tinjauan awal ini adalah guru memberikan susunan ayat yang salah kepada murid dan meminta murid untuk menyusun semula ayat songsang dengan betul berdasarkan perkataan yang diberikan. Kemudian guru meminta murid menyusun semula ayat daripada kotak beracun menjadi ayat songsang. Okey, bagi analisis keputusan pra-ujian, bagi murid yang menggunakan formula P tambah S tambah P, murid yang mendapat grade D seramai 5 orang iaitu 50%, dan murid yang mendapat grade E juga 5 orang iaitu 50%. Manakala murid yang menggunakan robot kotak mendapati bahawa mendapat grade D adalah 4 orang iaitu 40%, manakala grade E adalah 6 orang iaitu 60%. Seterusnya adalah 8.0 iaitu pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran menggunakan formula P tambah S tambah P. P tambah S tambah P ini bermaksud predikat tambah dengan subjek dan juga tambah dengan predikat. Ini bermaksud ia mempunyai kata penegas iaitu lah, tah dan juga kah. Ini bagi membantu murid dalam mengatasi masalah dalam penggunaan tata bahasa ayat songsang. Seterusnya, formula robot kotak yang diperbuat daripada kotak
menunjukkan pembahagian ayat-ayat biasa yang diletakkan di kepala dan juga kaki robot untuk menjadikan ianya ayat songsang. Kita hanya perlu membalikkan robot tersebut dan mendapatkan ayat songsang daripada robot tersebut. Okey, aktiviti pertama yang diperkenalkan dalam kelas adalah guru memperkenalkan formula P tambah S tambah P kepada muridnya. Guru memberikan kad formula kepada murid-murid dan mengajar mereka cara untuk mengaplikasikan kad tersebut. Guru juga membantu murid mengenal pasti ayat-ayat biasa dan juga ayat-ayat songsang. Aktiviti kedua adalah guru memberikan soalan latih tubi kepada murid menggunakan formula P tambah S tambah P. Guru memanggil murid untuk menjawab secara bergilir-gilir dan memberi jawapan mereka secara lisan. Okey, aktiviti seterusnya adalah aktiviti 3 iaitu guru memperkenalkan formula robot kotak kepada murid di mana guru menerangkan ayat-ayat predikat dan juga subjek kepada murid dan guru meletakkan ayat-ayat predikat dan subjek di kepala dan juga kaki robot supaya murid faham dengan apa yang dimaksudkan dengan ayat songsang. Untuk memudahkan murid memahami bagaimana ayat songsang berlaku, guru hanya membalikkan robot tersebut dan mendapatkan ayat songsang daripada kaki, bermula dengan kaki dan juga kepala adalah ayat terakhir untuk mendapatkan ayat songsang tersebut. Okey, aktiviti yang terakhir adalah aktiviti 4 iaitu memberi latih tubi untuk formula robot kotak. Guru memberi soalan kepada murid dan guru membenarkan murid untuk menggunakan robot kotak untuk memahami cara penggunaan ayat songsang tersebut. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian penilaian untuk menguji keberkesanan formula P plus S plus P dan formula robot kotak. Pengkaji telah menjalankan ujian POS untuk mengesan sama ada berlaku peningkatan kemahiran dalam pemahaman dan penguasaan murid-murid menggunakan ayat songsang. Okey, penilaian terhadap keberkesanan kajian tindakan ini ditentukan berdasarkan perbandingan keputusan peratusan ujian pra dan ujian POS, iaitu ujian pertengahan tahun. Okey, seterusnya untuk menilai pencapaian murid, guru telah merujuk kepada keputusan perbandingan keputusan antara pra ujian dan ujian POS selepas pelajar didedahkan dengan formula P plus S plus P dan formula robot kotak untuk penggunaan ayat songsang. Okey, kita lihat semasa pra ujian untuk formula P plus S plus P didapati 5 orang murid mendapat grade D dan 5 orang lagi mendapat grade E. Okey, selepas pengkaji telah mendedahkan murid-murid tersebut dengan formula P plus S plus P, berlaku peningkatan kepada murid-murid tersebut di mana 5 orang telah mendapat grade A dan 5 orang lagi mendapat grade B. Okey, seterusnya kita lihat jadual perbandingan keputusan penilaian pencapaian murid semasa pra-ujian iaitu sebelum formula robot kotak digunakan didapati keputusan tidak memuaskan iaitu seramai 4 orang murid mendapat grade D dan 6 orang murid mendapat grade E. Okey, manakala keputusan pencapaian murid semasa ujian POS selepas formula robot kotak digunakan, hasil keputusan ujian POS telah meningkat iaitu seramai 4 orang mendapat grade A dan 6 orang lagi mendapat grade B. Okey, hal ini bermaksud keadaan formula yang telah dipegang oleh guru tersebut telah berjaya membantu murid-murid dalam menulis dan menyusun ayat songsang dengan betul. Okey, seterusnya kita lihat kepada refleksi kajian. Yang pertama, terdapat peningkatan yang ketara dalam penggunaan tata bahasa ayat songsang ini selepas dua formula tadi telah diperkenalkan. Yang kedua, bimbingan dan panduan harus diberi agar murid-murid tersebut lebih menguasai dan tidak lupa akan formula yang telah diperkenalkan. Dan yang ketiga, kajian tindakan ini telah memberikan guru tersebut kesedaran atas kekuatan dan kelemahan diri dan juga murid-murid. Okey, yang terakhir memberi latih tubi yang kerap juga akan membantu murid-murid itu ingat dan faham cara penggunaan ayat songsang yang betul.
Okay, seterusnya kita lihat kepada cadangan. Yang pertama, mencari kaedah baru untuk kajian tindakan seterusnya. Yang kedua, menyediakan satu model formula kepada rakan setugas yang lain agar dapat sama-sama mengaplikasikan formula ini. Okey, itu sahaja pada plan kami. Sekian, terima kasih.